Kullun khalaqna zaujain. Semua benda dicipta secara berpasang. Berpasang itu bermaksud ada dua benda yang berlainan tetapi saling menyokong antara satu sama lain. Berasaskan kepada konsep itulah kita dapati baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyarankan kepada kita apabila kita hidup baik bersama dengan manusia ataupun apabila kita berada bersama dengan Allah, maka pesan-pesan baginda itu berlegar mengenai ataupun berlegar kita juga mesti berada dalam bentuk antara dua perkara. Misalnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita bila ingin pulang kepada Allah, maka keadaan pulang yang paling baik ialah di antara takut dan harap. Al-khauf war raja. Takut dan juga harap. Maka dalam bentuk yang sama jugalah pagi ini Tuan Syekh bercakap mengenai rububiyah dan juga uluhiyah. Rububiyah bermaksud kita melihat Allah sebagai Tuhan yang akan menjaga kita dalam segala aspek kehidupan kita. Manakala uluhiyah pula, kita melihat Allah dalam bentuk Dia itu sebagai Tuhan yang akan kita sembah. Jadi tuan-tuan, pagi ni Tuan Syekh berpesan kepada kita, kata dia, bila kamu ingin pulang kepada Allah, maka sikap kamu haruslah mengambil kira kedua-dua tadi, rububiyah dan juga uluhiyah. Di mana ada kala kamu melihat Allah itu sebagai Rabb, iaitu Tuhan yang akan menjaga kepentingan kita. Pada kala yang lain kamu melihat Allah dalam bentuk Dia sebagai Tuhan dan kamu mesti melakukan pengorbanan untuk menjadi hamba-Nya. Jadi sifat itulah yang sebaiknya apabila kamu berjalan menuju pada Allah, kamu sentiasa di antara Dia sebagai Tuhan dan Dia sebagai Allah. Dia sebagai Tuhan dan Dia sebagai Allah. Macam kita duduk di rumah lah. Bila anak duduk di rumah, keluarga itu akan jadi sempurna bila ayah itu adalah ayah, mak pula adalah mak. Tapi kalau ayah dan mak tu sama pun masalah, mak dan ayah pun sama pun masalah juga, ataupun mak dan ayah tak ada fungsi langsung pun masalah. Biasanya bila dalam sebuah rumah ayah itu tidak popular dengan sifatnya yang gendut, misai tebal dan sebagainya, hitam tu, ayah tu anak tak berapa suka. Tapi anak tak boleh abaikan ayah kerana semua yang ada kat rumah tu ayah yang cari. Beras ayah beli, lauk ayah beli, bil, utility ayah bayar. Jadi tak suka pun kena suka kerana ada ayah tadi. Tapi ayah pun terpaksa berkorban lah, nak suruh anak cium tu kena paksa-paksa baru cium. Sambil cium pun pejam mata sebab ayah huduh, betul kan? Tapi mak anak suka, mak boleh manja, nak minta duit mak beri dan sebagainya. Jadi anak tadi akan hidup dalam sebuah keluarga yang baik, di mana dia perlu orang yang support emosi dia. Dia ada mak dia, orang yang memahaminya dan menangis bersamanya, dia ada mak dia. Tapi bila dia tolol,
Dia tahu ayah dia bagi rotan, dia ada ayah dia juga. Bila sampai musim bayar yuran, dia tak tanya mak, dia tahu mak pun ambil duit ayah, dia cari ayah, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, anak tadi akan membesar dengan baik bila ayah berfungsi sebagai ayah, mak berfungsi sebagai mak, dan anak tadi perlu pada ayah ketika dia perlu kepada perkara-perkara yang sesuai dengan ayah tadi. Dia perlu kepada mak ketika mana dia perlu kepada perkara-perkara yang sesuai dengan mak tadi. Jadi oleh kerana Allah Tuhan yang kita sembah itu, kita percaya bahawa dia tunggal, kul huwallahu ahad, maka tak mungkinlah kita menjadikan Allah itu dua, Allah ayah, Allah mak. Allah kekal lah, dia itu satu. Tapi ketika mana kita berada bersamanya, maka walaupun dia satu, dia berfungsi dengan dua fungsi. Dia adalah Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah Rabb. Dia akan mengurus makan minum kita, dia akan mengurus rezeki kita, dia akan buat kita apa yang kita perlu, seolah-olah kita ini tuan. Di mana ayat Quran mengakui bahawa kita itu tuan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi bila kita melihat Allah pada sisi itu, dia sebagai tuan yang mengatur, menyusun, membela, menjaga kita, maka kita berterima kasih kepada dia kerana apa yang dia buat itu demi kebaikan kita. Tapi dalam waktu yang sama, jika kita selalu dibelai begitu, maka manusia tadi akan jadi melampau. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi supaya manusia tadi tidak menjadi melampau, manusia perlu lihat bahawa ada satu sisi lagi yang akan mengimbangi bahawa dia tadi begitu istimewa sebagai tuan tadi. Ada satu sisi lagi, iaitu Allah itu sebagai Tuhan yang perlu dia sembah, yang perlu dia lakukan sacrifice, perlu berkorban, perlu menghina diri, perlu mengabdikan diri kepada Allah, kerana pada satu sisi yang lain Allah itu ialah Tuhan yang Maha Agung, Rabbul Muluk, Tuan kepada segala raja-raja, Malikul Mulk, raja kepada segala raja-raja yang ada. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Tuan Syekh menyebut pagi ini kun bi awsafir rububiyyati muta'alliqan. Dia pesan kat kita, kata dia, kita orang yang nak pulang pada Allah ini, kita kena ingat bahawa kita perlu kepada Allah jauh lebih daripada orang yang tak mari masjid perlu kepada Allah. Orang yang tak mari masjid, orang yang jauh daripada Allah, mereka perlu kepada Allah dalam satu perkara je, iaitu jangan matikan mereka. Itu je. Memang dia sembah benda lain, memang dia buat dosa dah. Dia hanya perlu pada Allah satu benda je, iaitu berilah mereka peluang untuk hidup. Itu je lah. Tapi kita yang dah mari ke masjid ini, tuan-tuan, kita perlu pada Allah lebih daripada mereka-mereka tadi yang lupakan Allah. Maka sebab itulah orang yang mari ke masjid, mereka lupa Allah, mereka lebih jijik di mata Allah daripada orang yang memang lupa Allah dah. Sebab orang yang mari masjid macam kita ni, kita belagak orang ingat Allah. Cuba tengok baju kita, baju orang alim-alim, kopiah orang alim-alim, duduk di masjid, makan masjid, sponsor aircon masjid, semua masjid belaka. Hak ceramah lagi teruk, boleh sapu surat masjid, lepas tu boleh buat balik lagi, betul kan? Jadi kita ni banyak sangat masjid beri kat kita, dan kita pun mula perasan tengok orang kan ni, orang masjid kan. Jadi sepatutnya dah banyak dah masjid beri kat kita, maka kita perlu berterima kasih kepada Allah
2-3 kali ganda lebih banyak daripada orang yang tak pergi masjid itu. Orang yang jauh dengan Allah. Kerana orang yang jauh dengan Allah, memadai mereka U-turn, iaitu tobat. Lepas tu kalau mereka mati, masuk syurga lah. Kita hak tobat lama dah ni ada masalah, tuan-tuan. Macam tuan-tuan tengoklah ya, orang yang hidup dekat dengan raja. Tuan-tuan tanyalah mana orang tahu ada gawai istana pencing kan. Orang duduk dengan raja, tuan-tuan. Hidup dia tu resah manja. Raja berdeheng pun gitu. Resah manja. Tapi Mak Saleh dia tak takut pokok raja kita, sebab raja kita pergi Singapura je, mana orang panggil tuanku, dia tolak tepi sikit pak cik, dia panggil gitu ya. Kenapa orang Singapura, Mak Saleh dia tak hormat pun kat raja kita? Sebab bila raja kita keluar je daripada negara kita, dia orang biasa je lah. Sebab tu kadang-kadang raja ni kadang-kadang dia kahwin dengan bukan Melayu, sebab orang bukan Melayu tak panggil dia panjang-panjang, dia panggil UI. You apa khabar? Gitu je. Kita patik tak tahulah, contoh-contoh tanya datuk-datuk yang dekat dengan raja tu kan, payah sangat duduk dengan raja ni. Bila hari keputeraan raja dia duduk, saya tengok orang pakai baju hak raja tu pun payah dah, nak garu pun tak boleh duduk. Kan baju yang kacing sana, dia punya macam-macam tu. Saya ni bergaru, saya rasa kalau saya bakar macam tu mesti sakit jiwa. Jadi gitulah tuan-tuan. Jadi orang yang nak duduk dekat dengan raja tu, dia kena lebih daripada orang lain. Orang lain hoha-hoha begitu je. Kalau tuan-tuan pergi ke Pahang zaman Allahyarham Sultan Ahmad Shah dulu, orang Pahang duk panggil tuanku. Jumpa dengan Cina Pahang, oi, lu main mana? Dia cakap lu gitu je. Lepas tu Sultan terpaksa cakap Cina pula. Dah baru sampai Sultan pun terus jadi daripada dialek Pahang kepada dialek Cina lagi, tuan-tuan. Jadi hebat Cina lagi, tuan-tuan. Kita orang Melayu nampak macam mana, tuan-tuan? Sebab kita jadi samalah juga analogi mudahnya. Bila kita duduk di masjid, kita lebih peka, lebih prihatin berbanding dengan orang kat luar tu. Tapi kalau sikap kita sebaliknya, di mana kita dapati orang kat luar tu cukup takut dengan Allah kerana mereka berdosa, yang kita pula overconfident, memang teruk benar lah kita ya. Teruk benar. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku lebih takut orang yang berada di masjid masuk neraka berbanding dengan orang yang tak datang ke masjid. Sebab kata Imam Syafi'i, orang yang tak datang ke masjid, mereka lebih mudah taubat, sebab dosa yang mereka buat tu kelihatan, nampak dosa tu. Ada pun orang mari masjid, dia payah nak taubat sebab dia duk perasan dia baik dah. Jadi itu yang dikhawatiri begitu. Jadi oleh kerana perkara seperti itulah yang dikhawatiri, maka pagi ni Tuan Syekh pun pesanlah pada kita. Kata dia, dalam usaha kita menghampiri Allah, duduk dengan Allah, kata dia setiap perjalanan ataupun setiap langkah yang kita langkahi itu, kita jangan lupa bahawa kita perlu imbanginya dengan dua perasaan. Satu perasaan bahawa Allah itu Tuhan kita. Yang satu lagi, Allah itu Tuhan kita. Jadi bila tak hilang daripada diri kita, dia itu Tuhan dan dia itu Tuhan, maka perjalanan kita tu betul dah lah tu. Ada kala kita terima kasih kat dia kerana banyak sangat dia beri kita nikmat. Akhirnya kita macam-macam benda boleh buat. Tapi ada kala pula kita takut sangat dengan dia, kita gerun sangat dengan dia, menjadikan kita tidak lagi overacting. Jadi dapat renung di sebelah kanan dia sebagai Tuhan yang menjadikan kita tuan, maka kita akan sentiasa berterima kasih. Renung ke sebelah kiri pula, dia sebagai Tuhan yang perlu kita sembah, maka kita diselubungi oleh rasa takut,
rasa gerun, rasa apa, maka langkah perjalanan kita itu akan jadi selari, seimbang, tidaklah sumbang, kerana kita mengimbangi langkah-langkah kita itu di antara rububiyah dengan uluhiyah tadi. Rububiyah bermaksud dia adalah Tuhan yang menjaga kita, memberi kita rezeki, memberi kita taufik, memberi kita hidayah, memberi kita segala-galanya. Uluhiyah pula dia adalah Tuhan di tempat kita rasa takut, kita bergantung, kita berharap, kita merasa gerun, kita mendambakan keredaannya. Jadi tuan-tuan, itulah pesan Tuan Syekh, kun bi awsafir rububiyyati muta'alliqan. Jadilah kamu sebagai orang yang sentiasa bergantung harap kepada Allah sebagai Tuhan, Tuannya. Dan jadilah kamu juga sebagai seorang hamba yang sentiasa mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau tuan-tuan perhatikan ya, Allah Ta'ala ini bila dia buat kita ya, Allah ni memanglah dia kuasa ataupun Tuhan yang cukup bijak dan maha perkasa. Bila tuan-tuan dengar ada ustaz kata hadis apa panggil, man arafa nafsahu arafa rabbahu, itu dhaif, maka bagi tuan-tuan yang dangkal tu, tuan-tuan kata tak boleh pakai orang sufi ni hadis dhaif. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh berbahasa Arab, saya ada beberapa buku, antaranya ditulis oleh Ibnul Arabi, tebal buku tersebut 600 halaman. Dihurai kat dalam tu satu hadis je, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Tuan baca lah. Bila tuan-tuan baca buku tu, tuan-tuan tak akan katalah hadis tu dhaif, tuan-tuan. Dia beritahu. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah SWT ni bila dia buat kita, tuan-tuan akan dapati dalam diri kita ini banyak sangat sifat-sifat mutanaqidat, sifat-sifat yang dilihat kontra antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, bila sifat kontra tadi ada dalam diri manusia, maka kita sebagai manusia yang tahu sikit-sikit ni, kita rasa macam mana nak buat benda tu kontra manjang, benda itu kontra. Tapi tuan-tuan, Allah SWT dengan panduan yang dia beri dekat kita, walaupun nampak kontra, tapi bila kita susun seperti yang dia ajar tu, dia jadi comel sangat, tuan-tuan. Dia jadi comel. Dulu tuan-tuan, bila makan ikan 3 rasa, kan, ikan siakak tu ada masam, ada manis, ada masin, ada macam-macam lah. Saya rasa nak makan macam mana ya, 3 rasa, masam pun ada, masin. Last kali bila pergi ke kedai tom yam palsu, dia ada kedai tom yam palsu ya, iaitu dia orang Pasir Mak, dia mengaku orang Lik Siam tu kan. Kita dapati macam ikan goreng masuk pedah je. Kita kata, ya kau 3 rasa ni. Jadi payah-payah kita pergi alik siang sendiri, betul kan? Boleh alik, bukan siang lah, siam tu, pergi ke belah siam tu. Kita pun makan lah ikan 3 rasa. Pergi-pergi kat sana dia bukan 3, ada 5 rasa, tuan-tuan. Bila kita makan, jadi bila kita makan 5 rasa tu, dia ada tempat kat sini masin, kat sini masam, kat sini, oh barulah jadi kat sini dia sapu belaka, dia bubuh nenas. Bila kita kata kat mana masamnya, nenas tu lah ya masamnya. Lepas tu kita kata masin kat mana, ikan tu lah digoreng dengan, aduh, lepas tu dia kata bubuh dalam perut, lepas tu kocok sendiri gitu. Tak apa-apa menjadi. Jadi begitulah juga tuan-tuan, Allah Ta'ala ini banyak sangat mutanaqidat dia buat kat kita, saling kontra. Tapi dia buat saling kontra itu bukan bermaksud dia nak rosakkan kita, tetapi dia nak beritahu dia tu Tuhan yang hebat, walaupun kelihatan kontra, tapi kalau kamu susun ikut macam aku suruh, dia menjadi.
Dia menjadi. Bukti yang menjadinya ialah para nabi dan para rasul tu lah. Para nabi dan rasul tu manusia juga, sama seperti kita, penuh dengan kontradik tadi. Tapi bila mereka itu ikut Allah, dia susun jadi, tuan-tuan. Dia jadi dengan baik. Misalnya, tuan-tuan ambillah apa-apa istilah yang ada dalam agama. Misalnya tuan-tuan ambil istilah takut. Ya, kita cerita pasal takut. Takut ni tuan-tuan, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan jumpa dua perkataan Arab yang orang Melayu terjemah takut. Satu khauf. Khauf, orang Melayu terjemah takut. Yang satu lagi khasyah, orang Melayu terjemah juga takut. Jadi kalau tuan-tuan faham, orang seperti Allah ni dia satu entiti tadi, entiti seperti Allah ni, dia orang cerdik. Takkan orang cerdik sebut dua perkataan berbeza maknanya sama? Itu orang bodoh, tuan-tuan. Dia sebut banyak lafaz maknanya sama. Orang cerdik bila dia pilih perkataan tu ada makna dia lah. Bila dia pilih yang ni, maka yang ni ada makna juga. Tapi dek kerana kita ni bahasanya miskin, kita pun pakai serupa belaka. Kita pakai serupa aja. Macam kita tengok sekarang, ramai orang buat video tegur penyebaran video lucah. Baguslah dia orang tegur. Tapi bila mereka orang tegur, semuanya menggunakan ayat Quran yang salah. Mereka kata kita jangan fitnah, kerana fitnah itu lebih besar dari membunuh. Daripada motivasi yang paling hebat kepada rakyat biasa, semua pakai ayat yang sama. Dia ambil ayat mana tak tahu. Ya, ada dalam surah Al-Baqarah, wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar dari membunuh. Tapi Quran sebut perkataan fitnah kat situ bukan maksud tuduh video 3 minit tu, bukan. Kita pakai rembak asal bunyi sedap. Cakap begitu ya. Bila Allah sebut fitnah, Allah tak maksud tuduh orang. Tapi kita pakai sedap gitu. Tu yang geram tu, kadang-kadang kita sebut banyak kali dia mau tak tulis, lepas tu buat salah lagi. Dia bukan fitnah. Bila tuduh orang tanpa bukti, kita panggil dia tuhmah. Kan itu perkataan yang betul. Kita tohmah dia, iaitu kita menuduh dia satu pertuduhan, bukti tak ada, kita hanya buat-buat cerita. Itu tohmah. Sebab kalau tuan-tuan sebut fitnah, fitnah tu dalam Quran banyak dia sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kamu dan harta kamu itu fitnah. Nak kata mana? Anak kita ni lebih teruk daripada membunuh. Kita capok lah anak kita. Betul kan? Harta kita tu fitnah, lebih teruk dari membunuh. Bagi kamu tak apa, bagi kanak murid apa, betul kan? Nanti pakat tinggal belakang lah harta kat sana tu sebab lebih besar dari membunuh. Tuan-tuan, kita yang menjadikan benda tadi kelang kabut. Bukan agama tu buat dia kelang kabut, kita jadi kelang kabut. Mana? Yang kita herannya, yang sebut benda tu pun penceramah popular, jadi kita pun pening. Penceramah ni pun baca buku ke tak? Baca buku ke tidak? Jadi sebutlah benda yang betul. Jadi kalau tuduh orang tanpa bukti, ada dia panggil qazaf, ada dia panggil tuhmah. Sebutlah term yang betul tu. Semalam tuan-tuan, kepala pahit rumah saya rosak. Jadi saya nak baikilah, sebab DIY kan, do it yourself, betul kan? Upah orang mahal. Kat taman saya tu, kalau saya upah dia orang memang cekak tekok saya, sebab dia tahu ustaz ada PT. Hamba pernah tukar kepala pahit dia cah 150. Allah. Dia tahu kita pun bayar apa pada tu, belajarlah DIY, jadi MacGyver. Tapi hamba tak reti nak sebut sepanah hidup. Panah kau pelayar, hamba tak tahu nama tu, dia tak ingat. Hamba pergi kedai hardware tu, aku nak nyekok gitu, boleh krek kat Cina tu. Kapo setengah je Cina tu tak faham. Krek
mu nak buat apa aku tu? Orang mu ni jual barang saja tak tahu dah. Saya marah ke dia. Dia kata, mu pun nak beli barang tak tahu macam ni. Kata gini lah, mu bawa aku tempat alat nak baiki pahit duk mana? Dia kata pergi sana. Pergi tu sepanah hidup tu duk atas sekali. Kita pendek tak nampak, tak ada. Kenapa macam mana? Last sekali ambil pen lukis. Itu dia panggil sepanah hidup. Betul lah, aku pernah dengar orang panggil sepanah hidup. Dia pun tunjuk, betul kan? Jadi nak sebutnya bila istilah tu tak betul sebut, bengong habis orang Kedah. Orang kita pun bengong. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila belajar agama sebut biar betul. Ini benda ni apa makna dia, benda dia tak boleh pakai rembak begitu je. Jadi sebab itu bila kita tuduh orang, agama sebut tuhmah. Kalau tuduh orang berkait dengan seks, dia panggil qazaf. Sebutlah gitu ya. Jadi kita pun faham lah, qazafnya gini, tuhmahnya begini. Fitnah itu kan, Ustaz Auni selalu duduk bercakap, Ustaz Anwar, Wadi Anwar selalu duduk bercakap, fitnah akhir zaman. Tuduh orang, tak kena panggil tuduh orang akhir zaman, fitnah akhir zaman lah. Hadis Nabi mengenai wanita, dia kata, ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min fitnatil mar'ah. Tidak aku tinggalkan satu ujian yang lebih berat terhadap orang lelaki lebih daripada ujian wanita. Itu dipanggil fitnatul mar'ah. Jadi agama tu gitulah tuan-tuan. Kadang-kadang dahlah dia kontradik, kita pula terjemuh lentang pukang, maka kita pun jadi bengong, biu gitu ya. Okey, bila kita ambil perasaan takut tadi, Allah ada sebut khauf, takut, terjemuk. Dan Allah juga sebut khasyah. Allah sebut khasyah. Jadi tuan-tuan, kita pun tengok dalam Quran. Bila kita tengok dalam Quran, bila Allah sebut takut dengan makna khauf tadi, maka sering digambarkan khauf itu tak baik. Khauf tu tak baik. Tapi apabila Allah gambarkan juga takut, tetapi takut itu digunakan perkataan khasyah, maka dia menggambarkan takut itu baik. Jadi bermaksud, betul lah tu teori yang mengatakan dua. Kita kena takut, tapi takut itu ada takut yang membawa makna khauf, ada takut yang membawa makna khasyah. Memang kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala puji orang yang takut dengan makna khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahasa Melayu terjawab, sesungguhnya orang yang paling takut terhadap Allah ialah ulama. Tapi walaupun takut itu bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arabnya dia sebut khasyah. Dia tak sebut khauf. Dia tak sebut innama akhwafal nasal ulama. Dia sebut itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka sudah semestinya kita yang belajar ni, apa ya bila dia puji orang tu takut, dia guna khasyah. Tapi bila dia kata takut tu tak baik, dia guna khauf. Mari kita tengok beberapa ayat yang Allah gambarkan khauf tu tak baik. Misalnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah sebut wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan. Ujung tadi fa'al basallahu libasal jau'i wal khawf. Allah kata perumpamaan sebuah negeri di mana penduduknya itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka kami berikan kepada mereka rezeki dari pelbagai punca, kemudian mereka ingkar perintah Allah, maka kami pakaikan kepada mereka pakaian lapar dan juga takut. Jadi takut di sana dah makna tak baik dah. Tapi dia tak guna khasyah, dia guna khauf. Mari dengar ayat lain. Bila Allah nak menggambarkan takut, Allah sebut khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru
jazua wa iza massahul khairu manua. Dicipta manusia itu mempunyai perasaan takut yang teramat sangat. Manusia lah makhluk yang banyak sangat benda dia takut. Makhluk lain tak ada takut apa. Kalau kita ni kan bukan manusia, Allah bahagia sangat. Cuba tuan-tuan tengok lembu, dia tak ada takut apa. Kita tak pernah dengar lembu ada bank rumput, betul kan? Ya. Kita tak pernah dengar burung ada simpanan makanan ulat, betul kan? Manusia punya takut teruk sangat. Maka sebab itu Allah gambarkan takut manusia tu, dia guna satu perkataan yang jelek sangat, halu'. Halu' itu diterjemah oleh para ulama tafsir khaufun syadid, takut yang teramat sangat, sehingga semua benda dia takut. Dia takut reputasi, dia takut hilang bini, dia takut hilang anak, dia takut hilang sehat, dia takut hilang kereta, dia takut rumah, dia takut banyak. Hidup dia tu takut je. Jadi bila hidup dia takut tadi, maka hidup dia tadi jadi tak keruan. Maka Allah pun gambarkan punya teruk takut manusia ni, dia pun gambar manifestasi daripada halu' takut manusia yang tak terkawal itu, iza massahu syarru jazua. Allah guna masun, tahu tak? Bila dia sebut syar tu dia mas tu maksudnya sentuh. Dia kata punya manusia ni takut benda buruk tu, benda yang dia tak suka tu tak timpa dia lagi, baru sentuh je. Allah, dia takut dia tu teruk sangat, baru sentuh sikit je. Lembu tak ada apa kan, boleh raya korban tu kan, kawan-kawan dia kena sembelih dia duduk ita-ita, bila gila kawan pula tak ada apa kan, sentuh sikit je. Itu perangai manusia. Allah kata cuba tengok perangai manusia. Wa iza massahul khairu manua, bila dia dapat hak dia nak, kedekut hangit tak hidup masin. Contoh janganlah gelak ya, manusia lah tu, dan manusia tu hak ceramah dan hak dengar tu sama aja lah. Jadi manusia tu Allah sebut gitu, takut dia tu teruk sangat-sangat. Jadi tuan-tuan, kita yang belajar ni, kita tanya, kenapa ya Allah buat satu takut dan takut tu baik? Dia buat satu takut dan takut tu tak baik. Tak boleh kau Allah buat kita ni perfect macam malaikat? Oh, kalau kita jadi macam malaikat tak seronok lah pula tuan-tuan. Sebab malaikat ni dia tak ada nafsu, dia macam robot. Sedap kita tuan-tuan. Sebab tu Nabi Muhammad tak pernah minta tukar nak jadi malaikat, dia kekal jadi manusia je lah. Jadi manusia yang faham tadi, Allah kata aku buat takut tadi jadi macam tu. Jadi oleh kerana takut tadi tuan-tuan, dia ada kesan negatif, maka Allah kata takut itu boleh diatasi dengan cara mung sentiasa berhubung dengan aku. Jadi aku buat takut ni sebagai suatu balasan buruk kepada orang yang cuba memisahkan dirinya daripada aku. Jadi kalau kamu tak nak jadi macam seperti aku gambarkan tadi, mudah je lah, berhubung je dengan aku, tak ada lah gambaran tu. Maka Allah sebut khuliqal insanu halu'a iza massahu syarru jazua wa iza massahul khairu manua illal musallin, melainkan orang yang solat. Jadi orang yang solat bermaksud orang tu dia manusia, dia mempunyai sifat-sifat seperti itu, tapi bila dia semayang, iaitu dia berhubung je dengan Allah, maka segala masalah yang tak baik dihadapi oleh orang tu selesai.
Dia akan jadi selesai. Bermaksud, jika kamu sembahyang dan berhubung dengan Allah, maka Allah bagi satu benda lain yang lebih baik daripada itu, iaitu al-amnu, rasa aman, rasa tenteram. Jadi rasa aman dan rasa tenteram ni tuan-tuan, ialah perkara yang manusia perlu sangat-sangat. Manusia perlu sangat rasa aman. Kenapa tuan-tuan syarikat insurans tu jadi kaya? Syarikat insurans ni tuan-tuan, dia meniaga air liur ya. Dia mana ada produk tu kan. Kalau buat kereta, boleh juga pegang-pegang kereta. Syarikat insurans ni dia macam ustaz jual air tawar. Lebih kurang tu lah. Tapi baik sikit lah, ustaz ada juga airnya. Syarikat insurans dia bagi kertas. Sekarang dia bagi kad lah, mahal lah sikit kad je. Dulu bagi kertas, lepas tu dia bagi air liur dia. Tuan bayar kat saya, nanti tuan susah, saya bala balik. Dan dia sudah buat perkiraan, bila orang tu ada 10,000 orang bayar, maka yang susah biasanya 300 orang. Itu pun nak claim macam-macam syarat, kena pergi tu, pergi ni. Dia jual. Apa dia punya modal? Orang jual insurans, modalnya takut. Modalnya takut. Cuba tengok tuan-tuan, betih tuan-tuan sama dengan betih saya, mata tiang jamban. Tuan-tuan beli tak insurans? Tapi ada orang tu dia peragawati, betul kan? Dia selalu betih dia pun boleh jual. Maka orang pun dia beli insurans betih. Insurans buku lali, macam-macam insurans tuan-tuan. Betih kita ni orang tengok pengsan tu tak beli tu. Bila nak sebutnya, orang yang jual insurans tu dia membina takut. Kalau tak buat begini, kalau buat begini, dia buat begitu. Cuba tuan-tuan tengok adik apa panggil Ainul Mardiyah, mujulah ada manusia simpati. Pergi ke England, mujulah ada Dr. Amalina bedah. Tapi adakah anak tuan orang akan simpati? Kami akan simpati, tapi dengan syarat belilah plan bla 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 begitu. Jadi dia orang tengok apa yang adik Ainul Mardiyah lalui itu ialah bla 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 begitu, tapi dia ugut kita. Perubatan sekarang mahal dan kerajaan ke arah untuk menghapuskan klinik satu Malaysia ataupun mengecilkannya, dan diberi subsidi tersasar. B40 je dapat kad untuk biaya. Tuan B4 M40 tak dapat dah lah, ada kata. PT tak ada juga, B ni 2, betul kan? Beli insurans. Kalau saya jadi juru jual insurans, rasanya dapat brilian kali kot ya. Modal dia. Jadi dia punya core modalnya ialah takut. Jadi manusia ni kan tuan-tuan, bila dia takut, dia akan buat segala-galanya. Maka begitu jugalah Amerika, dia tipu rakyat dia. Orang berjanggut, pakai jubah putih tu jahat. Jahat. Betul kan? Yalah, Haji Anwar ni jahat sikit sebab dia kurang putih. Ada gitu lah. Dia bila padahal tak betul pun. Jadi rakyat dia yang takut, semua bayar cukai. Dia pun buat tu, buat ni. Jadi tuan-tuan, takut tu dia ialah bala yang boleh digunakan oleh orang untuk manipulate manusia. Jadi Allah dah sebut dalam Quran tadi, khuliqal insanu halu'a iza massahu syarru jazua wa iza massahul khairu manua. Maka kata Allah, aku sengaja buat benda tu, tapi aku ada sediakan jalan keluar. Jalan keluarnya ialah mu berhubung aku lah. Illal musallin. Bila kamu sembahyang dan kamu berhubung dengan aku, maka aku tukar takut itu menjadi tenang. Dia tukar. Tuan-tuan, tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan tidurlah rumah tuan-tuan, gelisah tuan-tuan, tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan tidur. So serah kok kiri, kok kanan, tak jenera tidur. Tapi tuan-tuan mari masjid dengan kuliah subuh, jenera tidur tuan-tuan.
Kenapa tak tahu? So, saya pun tak reti. Sebab tu orang yang payah tidur kan, jangan makan ubat tidur. Mari masjid baca Quran. Tidur selalu. Dia jadi kuana tak tahu. Amba belum cari anak murid seorang nak suruh buat kajian. Kenapa? Mari masjid mudah je negara. Duduk di rumah, ekon yang sama, ada bini lagi yang cabi, boleh peluk. Tapi nyom mimpi macam-macam, hamba tu hamba ni. Mari masjid duduk tu kak. Kadang kawan tepuk, bangun dulu, sudah dah, sudah dah. Lepas tu makan mihun masjid sedak terang-terang, apa tak tahu. Padahal mihun bodoh je, goreng-goreng gitu, bawang putih. Tapi nyom makan perau. Di rumah tu mihun cerdik, ada udang, ada gapa, tak lalu tak. Apa pun tak reti nak urah macam mana, tapi nak sebutnya Allah sebut begitu. Kalau kamu duduk dengan diri kamu tu paksa hadapi penyakit tu. Mu takut, mu tak keruan, mu tak apa. Tapi mu mari je masjid, mu semayang je, mu duduk dengan aku. Allah salah. Jadi sebab itu kalau kita duduk fikir seorang kan tuan-tuan, kenapa ya Allah buat gitu? Jadi jawabnya, Allah buat begitu tu ada sebab. Antara sebabnya dia buat begitu kerana dia nak beri satu penawar bagi penyakit tu. Penawar bagi penyakit takut tadi ialah rasa aman. Dan benda itu tak ada dekat orang lain, dia ada pada Allah. Jadi kalau mau mari duduk dengan aku, dapatlah. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut, ayyul fariqaini ahaq bil amni in kuntum ta'lamun. Kelompok manakah yang lebih layak untuk mendapat anugerah keamanan itu jika kamu tahu? Iaitu orang yang jauh dengan Allah dengan orang yang dekat dengan Allah. Siapa lebih berhak? Maka Allah jawab pada ayat selepas itu, allazina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Allah kata gitu. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kezaliman, maka mereka berhaklah dapat aman tu. Jadi aman tu rasa tenteram. Jadi jika kita tuan-tuan, kita takut apa yang Allah beri dekat kita ni hilang, kan? Kita takut Allah bagi kita isteri yang baik hilang, anak-anak yang baik hilang, reputasi baik hilang, pangkat hilang. Kita takut hilang benda tu. Jadi kalau kita tak ikut agama, kita akan pergi tempat yang kita rasa punca benda tu dapat. Yang tempat yang kita rasa punca benda tu dapat. Maka kita dapat pangkat dan reputasi kita sebab kita bergantung dengan orang politik ataupun bos kita. Kita pun duduk tatang dia, tiba-tiba dia tak beritahu dia tu tua, nampak muda, pencing awal. Dia mau pencing lah. Nak kahwin tak dapat lagi anak ni, lagu mana tuan-tuan? Dia mau nak kena turun dah, nak dimati dah karakter, kahwin belum lagi dapat kontrak ni, macam mana? Jadi sebab kita mikir macam tu, maka kita akan rasa takut. Tapi cuba kita mari duduk dengan Allah. Kita duduk dengan Allah. Allah sebut dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyak ayat yang mengatakan kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Allah kata gitu, la yusibana, tak akan menimpa kamu apa-apa sekalipun, baik buruk ataupun baik, melainkan apa yang telah aku katakan mu akan dapat. Jadi tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang yang begitu kuat iaitu Allah, takut apa dia? Takut apa? Ada beberapa kawan saya, dia cubalah bodek bos. Tak, bos pula lama nak duduk, tak turun-turun pangkat sampai pencing bos tu. Tapi dek kerana dia bodek, dia tak dapat-dapat. Ada 5 orang lagi lawan kawan tu. Orang hak lawan tu dapat sebab bos tu dia mikir hak lawan aku ni beri hak dia nak, dia tak lawan, maka dapat. Hak bodek dah ni tak payah beri, muka dia bodek dah je dia. Ada juga macam tu. Jadi lepas kita tengok tu kan kata, tak untung mana bodek, untung hak lawan pula.
Jadi bermaksud tuan-tuan, hidup ni Allah belaka. Jadi kalau kita duduk bergantung dengan orang lain, takut tu tak hilang lah. Duduk takut. Sebab tu bila tuan-tuan mari masjid, tuan-tuan jadi tenang. Sebab kebanyakan orang mari masjid ni, kebanyakannya bukan semua, ialah orang yang dah kecewa dengan dunia. Dia kejar-kejar tak dapat, gerai tu mari, betul kan? Waktu hak tua mari. Jenis kalau datuk kau, kalau ketua pengarah jenis orang tak sambung dah kontrak, dia mari masjid, hak sambung tak mari lagi. Gitu. Jadi bila kita dah kecewa dengan manusia, kita pun mula kenal Allah. Bahawa kita kata, Allah ni boleh percaya, dia tak kecewakan kita, maka kita pun tenang. Itu yang mudah tidur. Tidur ni tuan-tuan, kalau serabut tak jenera, tuan-tuan terseroyak lah. Terserabut tak. Si Melaya tu, saya tak tahulah apa yang ada pada kat muka saya. Dia lantik saya jadi pengurusi untuk buai orang. Dia tak lantik kita jadi pengurusi untuk ambil orang. Buai je bagi saya. Kata, apalah muka sial, apalah ada kat saya. Jadi setakat ni dah 14 orang kita buat. Betul lah dia layak kena buat lah, disiplinnya apa. Tapi tuan-tuan, betul papernya cukup, dia memang kena buat, tapi tak boleh tidur tuan-tuan. Hak kena buat tu punya psycho kita, dia bawa anak dia bawa kita. Yusi Melaya lepas dah lah, sebab dia suruh kita tanya. Perundangannya selesai, aku kena duit gaya pula. Oh, tak nak tuan-tuan. Lepas tu dia kata, teruskanlah khidmat cemerlang tu. Cemerlang buat orang kata. Oh, sakit jiwa tuan-tuan. Hari raya dia WhatsApp tunjuk gambar anak, rumah sewa tak boleh bayar. Oh, gila tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, nak tidur ni dia kena kepala tu kosong baru boleh tidur. Kalau kepala serabut tak boleh tidur tuan-tuan. Sebab tu masa muda-muda dulu tuan-tuan tak boleh tidur. Tapi bila tuan-tuan dah kecewa dengan manusia, tuan-tuan mari duduk dengan Allah, Allah tak kecewakan tuan-tuan, tu yang kejap-kejap tidur, lepas tidur tuan-tuan. Sebab dia tak ada apa, dia jadi sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya lagi, hamba tak tahulah. Sedangkan benda tu boleh tengok dalam kelas ni pun tidur ramai, betul tu kan? Betul dia lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, rasa aman tu dia bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Jadi kalau tuan-tuan nak apa yang dipanggil rasa aman tadi, daripada takut yang negatif tu. Kalau khasyah tu tak apalah, takut yang positif yang akan membawa kita dekat pada Allah. Tapi takut yang menjadikan kita dilihat terbolah, dilihat loklah, dilihat tak betul, porang gila tu, takut itu menjadikan kita jadi macam tu. Maka untuk mengelak kita daripada terkena benda itu, maka Allah pun sebut illal musallin, melainkan orang yang berhubung dengan Allah lah. Jadi bila kita berhubung dengan Allah, maka tuan-tuan akan dapat tenang. Mungkin tuan-tuan akan tanya saya, Ustaz, hamba semaya lama dah, tapi apa tak hilang-hilang takut? Ustaz ceramah pagi ni, Ustaz kata pasti, tapi kenapa hamba tak dapat? Nanti dulu, ayat tu tak habis lagi. Sebab ceramah ni habis pukul 7 suku, tak habis lagi. Betul Allah kata orang yang berhubung dengan aku, orang yang semayang, dia akan dapat rasa aman. Tiba-tiba ada somebody ataupun seseorang, dia semayang tapi tak juga dapat rasa aman, maka ayat tu dia baca lagi. Ayat itu ada menyenaraikan 9 ciri orang semayang baru dapat aman. Kalau dia sembahyang saja dengan makna bangun turun tu, naik turun tu, itu belum lagi dapat. Sebab banyak hadis Nabi menyebut laisa kullun musallin musalli. Bukan semua orang yang kita nampak dia tunduk bangun tu dikira semayang. Mungkin dia sedang bersenam gaya semayang. Kan macam kita tengok rakan-rakan kita di Jawa Timur yang semayang tarawih 23 rakaat 7 minit tu. Saya tak panggil dia semayang, saya panggil dia senam gaya tarawih. Betul kan? Dia bersenam je lah. Sebab semayang dia bukan macam tu.
Jadi orang yang bersenam walaupun gaya tarawih, Allah tak janji nak bagi dia aman. Dia tak janji. Dia janji orang yang semayang. Kemudian dia sebut semayang tadi, dia sebut ciri. Dia sebut ciri. Antaranya ciri pertama, allazina hum ala salatihim daimun. Kan orang tu sentiasa menjaga semayangnya. Ciri yang pertama. Wallazina hum ala amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Bagi harta dia ada giah, ada bahagian, ada hak yang dia peruntukkan untuk orang susah, untuk orang miskin. Dua. Betul kan? Ada ciri dia lah tadi. Allah Ta'ala sebut ciri orang semayang tadi. Lepas tu mereka tidak melepaskan lempias seksual melainkan kepada isteri dan orang-orang yang boleh mereka lepaskan. Mereka jaga kemaluan mereka. 3. Yang keempat, mereka tadi sentiasa mempertahankan janji mereka. Bila mereka berjanji dengan satu-satu pihak, maka dia tak tipu, dia tak khianat, dia pertahankan janji. Mereka sentiasa menunaikan amanah. Jadi orang yang buat semua benda ni kan tuan-tuan, barulah dia dikira semayang seperti perkataan yang disebut tadi, maka dia akan dapat aman. Jadi kalau tuan-tuan dah buat 9 benda yang Allah Ta'ala senarai, ambo yakin sangat-sangat tuan-tuan akan dapat aman, tenteram, tenang je. Tapi kalau tuan-tuan hanya sembahyang dengan makna bangun duduk, tapi 9 benda yang Allah senarai tu tuan-tuan tak buat, ambo akan kata Allah buat 9 tu bermaksud Allah nerokan dia. Nero tu maksudnya mula-mula dia sebut besar, lepas tu dia kecilkan. Jadi yang memenuhi segala kriteria itulah yang hanya mendapat anugerah al-amnu tadi. Cuba tuan-tuan tengok pada ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut orang yang taat pada Allah, beriman pada Allah, sentiasa berhubung dengan Allah, Allah anugerahkan dia 3 perkara. Dan 3 perkara itu menjadikan kita orang yang beriman ini, tuan-tuan, percaya berhubung dengan Allah ni, kita akan tenang. Allah Ta'ala sebut allazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, mereka-mereka yang memuja Allah, yang mengatakan Allah itu Tuhan kami, dia yakin sangat Allah itu Tuhan dia, kemudian dia beristiqamah, dia committed dengan ikrarnya tadi, dia committed dengan usahanya tadi, dia begitu committed dengan agamanya, maka Allah kata aku beri dia 4 perkara. Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat untuk jaga dia. Tak perlu takut, tuan-tuan. Ada je orang jaga. Tuan-tuan, ambo nak tanya tuan-tuan, kita mari kampung belakang ni kan tuan-tuan. Kalau kita ingat pada dekad-dekad awal abad ke-20 ataupun penghujung abad ke-19, mak ayah kita, tu ayah kita, bapa puak-puak demo tu kan sehat. Kenapa mereka sehat? Sekarang kalau orang tu boleh hidup 70 tahun, soho. Zaman dulu biasa, tuan-tuan. 80, 90 tu senyum main, tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan, dulu stroke tu nama pun dia bubuh kojing, dia panggil angin ahmar. Betul kan? Stroke tu. Dan dalam kampung tu orang kena stroke ni biasanya dalam ramai-ramai tu adalah seorang, 2 orang. Orang kena stroke zaman dulu. Sekarang umur 23, 42 stroke dah. Apa jadi gitu? Apa jadi gitu? Jadi kalau kita dengarlah pakar-pakar perubatan, mereka cuba bagi analisis. Saya pun bukan pakar, cuma kita dengar dia orang cakap. Dia kata ada 5 sebab orang dahulu jauh lebih sihat daripada kita. Ada 5 sebab. Pertama ialah kerana mereka banyak bergantung hidup pada tubuh mereka sendiri. Mereka jalan 5 km tu biasa lah tuan-tuan.
Tak tahulah tuan-tuan, hamba pergi sekolah dulu 5 kilometer. Ayah ada naik motor, dia tak bagi. Sebab ayah cikgu besar. Dia suruh kata, rasalah aku dulu jalan banyak lagi. Kan? Kita jalan. Sekarang kalau kita anak pergi jalan kaki, bini kita bebe 3 tahun. Anak kena pergi dengan kereta Porsche. Gitu kan? Jalan. 3 kilometer, balik 3 kilometer. Berjalan tu biasa aja. Buat semua dengan tubuh dia, maka tubuh dia bergerak, maka sihat. Kita semua benda lain buat, itu yang mati cepat tu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, pakar-pakar psikologi mengatakan antara faktor terbesar orang dahulu sihat, mereka tak banyak benda hak mereka takut. Tak banyak. Mereka tak takut pun pasal jawatan, sebab mereka memang tak ada. Mereka tak takut pun kena ropok, sebab tak ada gapo orang nak ropok. Mereka tak takut pun pasal reputasi. Mereka tak takut pun pasal video 3 minit, sebab semua orang tak ada kamera. Dah duduk terkangkang tidur. Tidur kabur kan tidur. Selok kain ke apa, tak duduk tidur gitu. Tak tahulah kita mari kapung belakang, ingat duk kapung tak koci rumah tuan-tuan, tutup gitu tu sebab takut nyamuk yang mari. Kalau nyamuk tak mari pakai buka gitu. Tak takut bil elektrik mahal, meta digital ke, tak ada bil apa. Tak takut pasal air, tak takut. Jadi bila takut tu kurang tuan-tuan, mereka takut dengan Tuhan je, maka mereka sihatlah. Tapi kalau orang tu banyak sangat takut, dia mati awal tu tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, agama tu sebut gitu, bahawa takut tu petaka. Jadi untuk mengelakkan kita daripada kena petaka tersebut, jalan keluarnya, marilah kita berhubung dengan Allah. Kita ada rezeki, kita kongsi. Kalau kita kongsi rezeki kita dengan orang, takut apa orang nak ropoknya? Orang ropok ni kadang-kadang sebab dia sakit hati je. Sebab dia sakit hati. Ambo cerita sikit lah Ambo ya. Ambo ialah boleh jadi pegawai kanan. Kalau saya beli rumah di PJ dan Bukit Damansara, saya lambat kelihatan kaya, sebab situ orang kaya lagi. Jadi saya nak follow orang kaya, sakit jiwa lah. Sebab orang kaya kan setiap kali raya tukar langsir. Isteri saya nak minta juga, jadi langsir tahun lepas pun tak habis lagi bayar. Jadi saya kata nak buat guano supaya nampak kaya semua. Maka saya pun beli rumah selepas perumahan orang kaya. Habis dah orang kaya tu, kawasan perumahan orang miskin. Sebab tu kata tuan-tuan, ustaz duduk mana? Lepas Rahman Putra. Rahman Putra tu orang kaya. Habis orang kaya, pemindahan miskin kusta. Situ lah. Jadi bila kita duduk dengan orang miskin, kita lah paling kaya ya. Rumah saya paling besar di kawasan orang miskin tu. Jangan tengok kat Rahman Putra tu. Jadi bila kita duduk situ, seronoklah, kita tak payah usaha lebih tapi kaya dah. Sebab orang lain miskin belaka kan, kita pun duduk situ. Tapi ada risiko. Sebab bila orang nak rompok rumah orang miskin kata rugi, masuk rumah aku, pergi rumah tu. Dia kata tunjuklah rumah tu. Dia saya nak buat macam mana? Sedangkan saya balik kampung lama. Itu tak nak buat macam mana? Itu saya ngaji tasawuf tu, tutup guru tasawuf, mikir ikut tasawuf tu lah. Saya nak buat macam mana ya, supaya orang miskin yang keliling rumah saya tu, dia protect rumah saya. Dia kena jaga rumah saya, tapi saya tak ada duit nak bayar. Saya nak buat macam mana? Jadi tiru perangai Tuhan lah. Allah ni dia buat macam mana? Dia jadikan semua orang yang duduk dalam duduk dunia ni, semua kena bergantung dengan dia. Maka saya pun dengarlah Mufti Besar Selangor kata air percuma. Sedangkan saya tak perlu pun, tapi dah Mufti Besar bagi percuma. Jadi saya pun pulangkan balik air percuma tu kepada orang miskin. Saya bubuhlah water cooler dalam rumah saya. Kalau bubuh luar dia pikul, bubuh dalam rumah bubuh pahit water cooler kat luar. Betul kan? Jadi budak-budak yang main kat taman tu, dia nak minum air sejuk percuma, mari rumah saya. Jadi sepanjang saya balik, water cooler tak tutup, tak apalah, elektrik kita pun boleh bayar. Siapa surat masjid USJ bayar dah, betul kan? Jadi kita buka elektrik, budak setiap masa duk main kat taman tu, jadi orang curi tak boleh nak marilah budak ada.
tuan. Dia buat begitulah. Lepas tu balik masjid, kadang-kadang orang bagi mihun, orang bagi pisang goreng, bagi keredah, bagi jering. Amo tak makan seorang, habis cabai tempat orang duduk main haji tu amo bagi. Sana bagi sini. Jadi orang kata ustaz baik. Jadi dia pun tolong tengok rumah kita. Kucing masuk pagar rumah saya pun orang WhatsApp, ustaz ada kucing masuk. Orang lagi lah teruk tuan-tuan. Jadi maksudnya tuan-tuan, agama ajar gitu. Bila kita ada rezeki kita kosi, orang tak marah. Ini ada rezeki buat pagar tinggi, kedekuk tak hidup masin. Itu yang kalau orang nak ropok, dia mau tak tahu cara. Kawan tahu masa kawan buat pagar rumah dia ada belah sana. Dia tolong raya sebab celaka kedekut angin tuan-tuan. Jadi sebab itu agama sebut bila kamu ada harta kamu kongsi, kamu doa, kamu baik dengan orang. Nak takut? Nak takut apa lagi? Sebab Allah pun suka, manusia pun suka. Kita tak buat jahat, tak rembak bini orang, betul kan? Siapa nak marah? Maka sebab itu kalau tuan-tuan kata orang semayang sahaja, belum lagi. Dia kata semayang yang ada 9 ciri tadi lah. Jadi kalau kita buat semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 benda tu, kita buat belaka. Percaya tuan-tuan, Allah Ta'ala akan beri rasa aman tadi, dan kita hidup tenang. Mati pun lambat, seperti datuk nenek kita dulu lambat mati, antara sebab dia tak banyak benda yang dia takut. Jadi kalau hidup kita transparent, kita baik dengan orang, sembahyang, buat benda yang baik, maka Allah Ta'ala akan bagi umur kita panjang, dan kita akan hidup disukai oleh manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan nampaknya dah faham dah tu. Kita berhentilah dulu dengan tajuk yang lain pula.